Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada pagi ini. Malahan ada yang tak terjangka, ada yang pagi tadi nasib baik aku tak cuti. Tak sangka pula ada ceramah Samsul debat pula pagi ni, dia kata kan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada yang berbahagia Encik Mat Najib bin Ishaq, pengarah Risda Negeri Johor. Yang dihormati Encik Ahmad Zarif bin Arbi, pegawai Risda daerah Pontian. Yang dihormati pegawai kanan Risda Negeri Johor dan Pontian, semua warga Risda daerah Pontian yang sedang mengikuti secara live sekarang ni, dan juga daripada pejabat Risda masing-masing sambil tekilan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya alhamdulillah berkebetulan saya di Pontian selama 2 minggu untuk satu program terbaru TV Hijrah. Kita repair rumah orang-orang susah asnaf, dan itu sebabnya ramai yang kalau nak jumpa saya banyakkan masa saya sarapan pagi di R&R Panah kan. Jadi dah tinggal beberapa hari je lagi lah. Pagi tadi saya dah buat kuliah subuh live di Taman Sri Aman, di rumah tuan rumah yang mana dia mengumpul barang-barang antik. Cantik background dia. Lepas tu tadi pukul 8 tadi ada satu rakaman Tazkirah TV Al-Hijrah di JMS, yang mana untuk program yang akan keluar, insyaAllah dia akan keluar termasuk yang repair rumah apa semua tu. Kamera rakam lah daripada mula buat sampai siap. Akan keluar insyaAllah bulan 1 nanti. Dan terusnya yang ceramah yang ketiga dekat sini. Lepas ni sekarang ada live dengan Unit 10. Lepas tu sambung pula shooting. Ada satu. Jadi memang sibuk lah. Jadi apa pun terima kasih Risda kerana sudi datang pada pagi ini. Pengarah pun sibuk-sibuk batal meeting dia pagi ni. Yang penting dia ada kan. Postpone meeting kata kan. Jadi alhamdulillah, jadi bila saya tengok gambar saya dekat sini, makna kata menafikan cakap-cakap orang yang Samsul debat tak boleh keluar TV. So saya dah keluar TV, okey lah kan. Saya dah keluar TV lah kan. Okay, alhamdulillah. Terima kasih kepada Risda. Saya kena Risda kerana keluarkan muka saya kat skrin TV tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, hari ini kita berada dalam majlis ilmu. Nampak macam simple, teruskan buat majlis ilmu. Saya difahamkan memang di Johor hari Khamis pagi dia akan mengaji dulu, lepas tu ada tazkirah ringkas sikit. Bagus, teruskan. Sebab Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Jadi siapa yang ambil gambar jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Tulis macam tu tau. Pergi syurga balik hari. Kejap lagi pergi datang balik kan. Alhamdulillah. Jadi hari ni bila kita tengok tajuk yang telah dipilih oleh penganjur, pekerja hebat, gaji berkat, dan tajuk ni telah diluluskan oleh pengarah sendiri. Kan ada cadangan, jadi memang itulah tajuk yang paling baik sekali, pekerja hebat, gaji berkat. Kadang-kadang kita cakap kan, aku gaji aku alhamdulillah asyik baik, aku kerja kerajaan. Kita terhina daripada masalah-masalah. Kita ni orang kata apa, terhina pada masalah kerja yang tak tentu arah. Kan kerja datang daripada rezeki yang tidak halal. Tapi sebenarnya jangan terkeliru. Sebenarnya asal mula setiap perkara tu memang mungkin kita nampak harus, dan biasanya kita anggap sebagai halal, ada kalanya boleh jadi haram. Dia boleh jadi haram apa akibat daripada tindak tanduk dan perangai kita sendiri. Ya. Iaitu kadang-kadang kita terlupa nak tanya kat diri kita. Kita ingat kita cocok duit hujung bulan ya kan. Almaklum lah sekarang ni dia dah masuk 26 hari bulan ni, dia punya perasaan dah lain macam ni. Dah masuk 26 hari dan dijangkakan bulan ni berapa bulan tu tuan pengarah? Semalam. Tak patut sangat lah kan. Kalau hari ni kalau jamu setakat mihun tak payahlah. Ke mihun lagi ni? Tak. Tu saya kena cakap tu kan.
Semalam dah gaji mihun kau bagi aku. Nah, agak-agak lah kan. Tak ada saja, ya syukur. Nak persoalan nak ditanya. Saya teringat Timbalan Mufti, bekas Timbalan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan dulu. Ustaz Haji Nur Azami dia sebut, persoalan nak kita tanya kat diri kita bila kita kerja ni, kerja Risda ni, kerja kerajaan lah kan. Macam mana cara nak menghalalkan rezeki yang kita makan pada setiap bulan? Macam mana nak halalkan? Jadi mana cek balik. Cek MPK, manual prosedur kerja. Cek balik file manager. Dalam banyak-banyak perkara dalam file manager tu, ada satu perkara yang paling tak boleh pakai sekali. Apa dia? Yang bawah sekali tu. Lain-lain tugas yang diarahkan oleh ketua jabatan. Itu paling tak boleh pakai sekali. Bukan masalah apa. Sebab kita kena spesifik tugas. Sebut. Dan lain-lain. Tak. Kalau ada yang lain yang tak masuk, masukkan. Bila teringat, masukkan. Betul. Tu cara dia. Yang tuan pengarah mana ada arah benda yang lain-lain daripada yang diarahkan? Tak ada. Ya. Macam tu kan. Mana ada. Yang pelik-pelik mana ada. Kan? Jadi mana kata file manager. Jadi kita tengok apa the do and the don'ts. Apa benda yang boleh buat, apa benda yang tak boleh buat. Kadang-kadang bukan tak tahu perangai orang bekerja ni. Kan? Macam-macam. Pagi minum, tengah hari minum, petang minum. Pagi-pagi masuk pejabat. Dia bukan terus kerja. Dia membincangkan dulu tentang episod drama malam tadi. Yang pukul 7 tu. Saya tak tengok apa cerita sekarang ni. Apa tajuk kan? Yang 7 hari mencintaiku dulu dah habis. Dah habis dah. Dah habis. Lepas tu dia sambung pengantin satu malam kan. Pun dah habis dah. Dah habis juga. Dah habis juga. Allah. Saya tak tengok tapi saya tahulah tajuk dia. Tapi jahat betul mak mentua dia. Itulah kadang-kadang. Jadi mana kata bincang episod drama tak masuk dalam skop kerja. Bincang lah nantilah dulu. Weh kerja lah kau lah. Macam lah kau baik sangat. Dah kena sound pula kawan seorang tu. Kan? Dah lah ada 4 jenis pekerja kat pejabat ni. Ada 4 jenis pekerja. Walaupun saya tak pernah kerja kat pejabat ni, saya tahu ada 4 jenis pekerja. Pekerja yang pertama nama dia administrator. Masuk pukul 8, balik pukul 5. Sangat mentadbir. Kalau pukul 5 tu muka dia je kat panjikat tu. Jangan risau. Dia siap beri depan sekali. Orang lain beratur. Seorang beratur. Untuk pastikan dia nak dapat pukul 5.00 tu, makna 5 ke 10 minit sebelum dia kena ada kat sana. Maknanya 5 ke 10 minit tu haram bagi kita sebenarnya untuk gaji tu. Yang 5 minit tu, yang 10 minit tu. Jangan nak membohong lah beri kat mesin panjikat masih buat kerja lagi. Bersandar kat dinding tu buat kerja dia benda tak siap. Kau jangan nak menipu. Jangan betul. Nampak tak? Tu pertama, nama dia administrator. Kategori kedua nama dia performance. Kerja memang gila bab 1 punya. Gila babi lah, kau tak faham. Kau orang saja nak jaga ayat bab 1, tak faham tu dah. Yang kerja betul-betul memang gila-gila je kerja tu, kan? Dia memang datang tu kat antara pukul 8, 8.5 minit. Kau lambat pun 8, 8.3 minit. Macam tu terkejar. Tapi bos sayang dia. Sebab dia jenis kejar deadline. Sikit bagi dia. Meja dia bos saya pah lah. Orang administrator tadi meja dia kemas. Ada satu barang. Ada, kalau usik, siapa usik barang aku tadi dia tahu. Orang yang performer ni memang file berterabur. Bawah kaki dia pun ada lagi file. Mana file aku bagi kau tu kat kaki tu. Tu. Dia tahu yang mana. Kategori yang ketiga. Jangan gelak tau. Kategori yang ketiga nama dia entrepreneurs, usahawan, meniaga kerja kat pejabat. Ada. Aku dah cakap jangan gelak. Aku tahu ada. Tak apa, tak beli tak apa. Tengok je. Ada orang macam tu ada. Tengok dia dah mula menunjuk dah. Kan? Dia dah mula tunjuk dah, nampak? Dia engkau. Dia seorang hey, marah. Gitu. Dan yang keempat nama dia follower. Dia ikut orang ya. Weh, besok pagi ceramah Samsul Debat kau pergi tak? Kalau pergi sesama tau. Kalau tak pergi sesama. Ada macam tu bincang. Ingat tak kalau kita khusus 3 hari 2 malam? Pernah tak pergi khusus 3 hari 2 malam? Biasanya hari ketiga habis kau apa? Tengah hari kan? Tahu tak soalan dia tanya geng dia apa? Kau boleh pejabat tak?
Kau kita orang balik rumah terus, jangan kau seorang balik pejabat pula. Dia pakat tu. Ni cara golak pun lebih kurang ni. Dah tahu. Dah tahu tu. Nanti kita sama-sama lah cakap tak sempat balik pejabat. Kan macam tu. Jadi sebenarnya tu soalan-soalan yang biasa ditanya. Kan? Nak buat macam mana? Tu sebab kadang-kadang pagi dah lah macam tu. Lepas tu pukul 8.30 kan. Weh, hari ni nak minum kat mana? R&R, Aisyah R&R. Tukarlah tempat lain. Kasim, mana kita tempat Kasim lain lah. Asam pedas Belanga, tak ada tempat lain ke? Kan? Asam pedas Madu 3, bini aku marah. Habis mana? Sudah minum kat mana? Segamat minum, gila pun. Punya tahu lah, bila nak balik pejabat. Sampai kat pejabat dekat lobi, dah pukul 10 lebih. Jumpa pula orang kampung kat lobi bawah. Lah kau kerja sini ke? Dah lama dah. Jomlah minum. Aku boleh lepas minum. Ngada lah kau. Minum lagi. Lepas tu pukul 12.30. Ya Allah, kena jemput anak. Tak boleh lambat ni. Jam 12.30 dah keluar. Tak sempat pukul 1. Kedua tak boleh pejabat lagi. 2.30 pun sampai. Teruklah jam. Orang tanya pun tidak. Sudah sebab aku tension petang ni nak minum kat mana? Minum lagi pukul 3 tu. Minum, tapi minum dekat-dekat je lah. Bolehlah pilih minum dekat. Pukul 4 baru nak buka file. Dan dia boleh cakap, weh, sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4. Dia bukan tak rasa, kau memang tak kerja, masalah. Mana? Saya cerita, ni tu hakikat. Ramai orang yang tak sadar. Tu sebabnya. Tu sebab kadang-kadang tu kita cerita tadi, gaji berkat. Gaji berkat. Tu sebabnya bila kita jumpa kan kawan kita, bila dia menyambut hari lahir kan, doa yang paling baik sekali, semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan dan dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Tu doa paling baik sekali. Panjang umur dengan kebaikan. Panjang umur nyusahkan orang baik apa? Betul tak? Kita minta, ya Allah panjangkanlah umur aku, panjangkanlah umur aku. Nak minta, ya Allah panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan. Macam tu doa yang paling baik sekali. Lapik sikit. Ya Allah, kalaulah hidup itu baik bagiku, kau panjangkanlah umurku. Macam tu lah. Ini kita minta panjang umur sekali. Allah, bilalah nak mati? Ini dulu kau yang minta panjang umur. Nak panjang umur, minta mati pula. Kan? Jadi keberkatan macam mana pula? Barakah. Apa maksud al-barakah? Apa maksud barakah? Apa dia? Iyalah, berkat pun maksud Oh iyalah, jap tuan. Berkat masuk barakah, barakah masuk berkat. Maksudnya. Apa maksud barakah? Mbak, bila tanya ya maksud koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak lah tuan-tuan. Ya pula tunggu jawapan. Barakah ni, ada yang cakap maksud al-barakah ini adalah pondok Ustaz Kazim. Ada juga yang cakap berkat ni pula, dia kata lepas kenduri buat lauk balik tu berkat. Kan orang Jawa panggil berkat kan, buat balik kan. Tapi berkat ni adalah ambil ni poin ni. Berkat ni Allah bagi kebaikan dekat kita walaupun sedikit tapi berkembang. Walaupun sedikit tapi berkembang. Berapa ramai orang duit banyak tapi tak berkat, hidup tak bahagia, rumah tangga tunggang langgang. Buat apa? Duit sikit, along. Ni ambil duit belanja mama bagi, ambil tak adalah banyak sangat. Mama tak padan dengan pontian mama menyampah. Kan? Siapa yang sini bahasa diri mama dengan anak dah? Tak payahlah, tak ngaku pula kan. Mak senang. Kampung. Baik jauh kampung. Ada sana mami. Abah papi. Oh daddy, sorry. Daddy, papi pula. Nak, dia yang best tu. Panggil mami aja baby, yang mak agak dapur, mak ada dapur. Nak mami, tak kisahlah sekati lah. Cakap, ni mama bagi duit belanja tak banyak, RM1 je mama boleh bagi hari ni. Maklumlah, mama dapat gaji semalam habis bayar bil.
Lepas tu anak ni cakap apa? Ni cerita berkat ni. Tak apalah mama, hari ni Alung puasa. Puasa sunat Khamis. Ya Allah. Duit ni Alung simpan dalam tabung Yalah. Mama dia pun tak puasa. Nampak RM1 tu dah sejuk hati anak puasa. Petang tu anak sampai rumah. Mama, alhamdulillah mama, result PSA dah keluar. Alung dapat nombor 3 dalam kelas. Ya alhamdulillah, ya Allah. Tapi kalau boleh nanti lain kali dapat nombor 1 pula. InsyaAllah mama. Pak, sikit tapi berkembang. Isteri tak menyakitkan hati. Kan bila balik la ilaha illallah. Suami tu sampai assign ringtone tu. Ringtone kalau bini dia call, bunyi rimau lah tak, gila betul. Kan? Punya garang bini itulah katnya macam tu kan. Macam tu biar dia jadi orang kata jadi penyejuk mata, qurrata ayun. Macam tu berkat balik. Assalamualaikum. Salam abang. Hindu sangat kat abang. Ada tak isteri macam tu? Hindu sangat bang. Lama sangat rasa nak jumpa, tak jumpa. Abang masuk toilet 5 minit dia rasa tadi. Apa yang kau tahu mana ni? Tak, dia punya manjo tu lah kan. Macam tu lah kan. Dan bukan senang. Kita tu masalah. Bila suami, abang tak pernah tengok perempuan secantik isteri abang ni. Ni nak apa ni cakap? Puji salah, tak puji salah. Tu penyakit perempuan. Ada benda nak tu. Bila suami puji, ambil, mengasih bang. Tapi bang, saya bertuah sangat. Kalau tak adalah suami saya tampan abang ni kan, saya rasa tak ada orang lain yang nak kat saya. Ya. Alah, abang ni biasa-biasa je. Alah, siapa tak kenal abang? Mat Najib. Siapa tak kenal abang? Satu Johor kenal abang. Tapi bukan nama sebenar. Kena ingat tu. Ni contoh aja. Contoh. Kan? Kemesraan tu berkat. Itu sebabnya dalam kita bekerja ni kita nak jadi pekerja yang hebat, nak berjaya. Tuan-tuan jangan sibuk nak kerja, nak jadi kaya. Nak jadi kaya jangan duduk kat Risda. Duduk kat Risda nak jadi kaya tu yang banyak benda-benda tak elok kita buat. Benda yang berlaku kat semua tempat kecuali Risda Negeri Johor. Alhamdulillah laku cover siap macam tu. Kan betul, kadang-kadang ada orang mulalah buat transaksi yang tidak dibenarkan. Percaya cakap saya, benda tu takkan cukup dan benda tu tidak akan mententeramkan diri kita. Kekayaan, baru pagi tadi saya bagi kuliah subuh, apakah aku kaya? Kan? Jadi kaya tu apa maksud dia? Kaya tu Nabi sebut, siapa yang redha pada Allah dan menerima ketentuan Allah, itulah manusia yang paling kaya dalam dunia ni. Tu mak ayah kita dulu apa pun tak ada tapi senang hidup. Kita rasa susah sebab benda yang kita tak nak tu, benda yang kita nak tu kita tak dapat. Tapi hakikatnya sampai ke besar kita hidup tak ada masalah. Mak ayah cuba siapkan apa juga yang kita ada. Dulu makan sayur bening. Hari ni dia minta, mak tolong buat bening tu mak, tolong buat bening tu. Bukan bening tu sedap sangat dulu, tapi sebab dulu tu je yang ada. Pucuk paku. Yang sadap pucuk paku kan, masak goreng macam tu, cacah lah dengan sambal belacan. Mana ada siapa yang tanam pucuk paku tu? Tak ada siapa punya, tapi jalan ada rembat kan. Tapi nikmat, tapi alhamdulillah. Itu dia nak beritahu berkat tadi. Enggak tak? Bukannya ukur dengan kesenangan kita besar tu, saya kata jangan minta nak jadi kaya, tapi minta kita jadi baik. Jadi baik itu je kayu ukur berjaya ni, jadi baik. Baik dengan semua orang. Baik dengan mak ayah kita. Baik dengan mak ayah kita. Jangan ingat kita boleh selamat hidup kat dunia lagi, Allah dah balas dah. Sebab Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Dua-dua dosa ni atas dunia lagi dah rasa. Hidup tak tentu arah, ada je masalah. Rumah besar, kereta besar, rotek mati mengelupur, bil api mahal. Allahu Akbar.
Ada je. Dah rumah besar pakai auto gate. Kan kita dulu mula pakai manual, buka sendiri. Lepas tu pakai semi auto. Semi auto tahu macam mana? Semi auto. Ni abah nak sampai ni, buka pagar. Itu semi auto. Itu semi auto namanya. Anak tolong buka. Anak muka bangang. Kita je ke pagar ni lah. Lambat pula. Panas ni. Ni lah contoh lah kan. Itu semi auto nama dia. Kalau auto yang kita tekan tu buka tu current banyak pakai. Current yang semi auto tadi tak ada current. Kan? Aduh, itulah dia. Kan? Tapi makna kata dalam hidup kita ni kan, jaga tu. Buat baik dengan mak ayah. Buat baik dengan keluarga kita. Buat baik dengan isteri kita. Tu sebabnya kita wajib jaga mak ayah kita. Suami, ingat suami-suami ni yang ada ni. Jangan sekali-kali menghalang isteri kalau dia nak jaga mak ayah dia yang sedang sakit. Suami kena ingat. Suami tak bagi isteri jaga mak dia yang sakit, isteri dapat pahala sebab patuh suami, tapi suami berdosa. Ingat tu. Dan suami tak boleh paksa isteri tolong jaga mak dia. Tapi kalau isteri nak jaga, tak apalah bang, mak abang pun mak saya. Tak apalah bang, mak abang pun mak saya bang. Yang itu perempuan tu besar pahalanya. Dan suami sebaik-baiknya bagilah, tutuplah telefon tu, mama kak lah hai. Hilang poin ha. Kan? Jadi mana kata ayah tu, apa ni suami ni tadi, suami jadi tak boleh paksa, tapi kalau isteri jaga kan, ambillah, terima kasih abang, saya ikhlas bang. Tak apa abang ni, tapi ambil kan, maknanya bagi hadiah dekat isteri sebab tolong jaga. Itu ramai yang tak tahu. Tapi mana kata buat baik, sebab tak ada sempadan buat baik. Bayangkan Nabi kata tanda-tanda orang beriman, pertama taat perintah Allah, kedua meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan yang ketiga berbuat baik pada orang yang buat jahat dekat kita. Maknanya jangan balas-balas. Orang buat jahat biarlah dia buat. Kalau kita buat, kita sama macam dia. Kan? Dulu dia buat aku boleh. Dia dah buat, nak buat macam mana? Kita tak boleh nak. The things that done cannot be undone. Benda dia dah buat, kita tak boleh nak tarik balik. Tapi kita doalah agar dia berubah menjadi baik. Kan? Jadi apa? Nak berjaya, nak jadi kaya ke, nak jadi apa ke dalam hidup kita, berjaya dunia akhirat, 5 perkara tak boleh elak. Pertama, prosesnya panjang. Bukan tiba-tiba Mat Najib tu jadi pengarah. Kan bermula pada bawah juga. Jadi pegawai biasa-biasa dulu. Kena pula pergi ni, kena meeting, kena arah bos. Pergi meeting ni, ganti saya pergi ni. Mula dia pergi. Akhirnya hari ni dia pula arahkan orang pergi meeting. Dia, I tak dapat ada hal di Pontian. Macam tu. Ini dah ada kat sebelah saya. Terima kasih lah. Ya, seronok saya. Betul. Bukan senang tau. Seorang pengarah nak duduk sebelah saya. Kan saya pernah jadi pengarah kat dulu. Pengarah undang-undang dan penguasaan dulu. Lama dah lah. Kan. Jadi saya tengok tu, terbayang. Dengan logo kerajaan dekat kot tu. Susah lah nak jadi pekerja kerajaan macam ni. Emas siap logo Risda, bukan main lagi. Tak, untuk saya ada tak? Emas tu ada. Ada insyaAllah. Betul. Kan? Jadi mana kata kena jaga. Bukannya proses tu pendek, bukan tiba-tiba, panjang. Macam orang yang berniaga, yang tiba-tiba customer dah ramai. Ingat ke tak merasa kalau mula-mula macam mana dia berniaga, macam tu lah dia bawa balik. Macam mana dia bawa nasi dekat kedai, macam tu bawa balik-balik. Orang tak ada. Orang tak tahu lagi. Kena sabar. Bini 2-3 hari orang tak datang. Ada orang buat kedai kau. Tapi habis ada orang buat. Dah kau bangang masak tak sadap macam mana? Payahlah belajar, betul tak kan? Belajar dulu. Lepas itu hari pertama sedekah. Jemput pegawai Risda, cik, datang ke kedai saya. Saya hari ni saya belanja makan semua orang. Saya sedekah. Datang makan. Iya, dengan pegawai Pontian. Tapi pegawai Pontian dia tak nak lah sebab dia pegawai. Saya tak nak. Tak apa, korang semua pergi. Bungkus untuk saya. Macam tu. Jadi tak nampak sangat lah. Jadi tak nampak sangat kan. Macam tu. Jadi tak nampak sangat kan. Macam tu. Tapi betul. Jadi bila orang datang semua, sedap lah. Dia punya masakan ni. Kena lah. Dengan tekak selera kita. Alhamdulillah. Lain kali boleh makan ni kat sini. Nampak. Modal lah dulu.
Ni modal tak nak keluar tapi nak untung. Itu masalah. Dia meniaga tu, orang kita meniaga kalau boleh tak nak keluar modal tapi nak untung. Orang kita. Bekerja pula, kalau boleh tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Bayangkan tu. Tak nak kerja tapi gaji nak tinggi. Itulah buang perangai-perangai kita ni. Kadang-kadang nampak staff baru masuk mula. Bila staff baru masuk, panjang muncung. Belagak aku tengok. Mak kan. Tapi lepas 2-3 minggu dah kenal dia. Engkau ni okey juga kan? Menyampah. Nampak tak? Itulah kita kena baik. Jom kita pergi minum. Jomlah kita ajak akak tu. Tak nak. Akak tu senior sikit dia tak nak ajak. Kan dia minum dengan kita kan. Kita dah habis minum. Dia tak habis makan ubat lagi. Nampak tak habis-habis. Campur dengan semua. Tak ada yang lama. Tak ada yang baru. Lepas tu kan. Kalau nak jumpa pegawai, minta cuti jumpa pegawai kan? Cik tengok. Dia tak terus jumpa pegawai. Dia pergi bilik Wahyu dulu. Bilik sebelah tu. Dia tanya dia punya PA. Bos okey tak? Kau nak minta apa-apa jangan minta hari ni. Mood tengah tak elok tu. Okey, tak ada tadi. Tak ada minta cuti. Besok lah minta. Bukan tak tahu termasuklah perkara kan. Dia bukan terus jumpa bos. Jumpa je lah. Manalah tahu. Kan, kena hamun apa pun. Dia kena bagi 2-3 biji. Lepas tu dia sign. Okey lah. Okey lah saya luluskan. Tak, kita kadang tu proses panjang. Yang kedua, kita kena ada komitmen baru boleh berjaya. Tak ada komitmen tak boleh. Anak-anak kita peksa tak ada komitmen tak boleh berjaya. Cikgu bagi homework tak buat, tak boleh berjaya. Cikgu bagi ujian suruh jawab, tak boleh berjaya kalau dia tak jawab. Tu sebab kita tengok kan anak-anak orang di pedalaman dalam musim PKP ni, terutama dekat Sabah Sarawak, ada yang duduk kat dalam hutan tu. Signal tak ada, dia bawa anak dia masuk hutan belantara, naik atas bukit tinggi tu sebab nak bagi kat situ jadi signal, nak bagi anak dia buat homework pakai handphone kecil tu. Dia bagi anak dia buat, dia tunggu sampai mak ayah pun teman tidur kat situ sampai anak dia siap semua bawa balik. Orang macam tu kita ni ada nikmat. Saya alhamdulillah lah setakat di Pontian ni siaran signal clear kat bandar ni cantik. Saya buat live ke tak ada sangkut-sangkut lah, tak ada. Okey, alhamdulillah, tahniah lah. Jadi gunakanlah kemudahan yang ada. Kesian orang kat kawasan luar bandar ni, kesian. Dan begitu juga yang ketiga, kena ada fokus pada kerja kita. Jangan buat benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan kerja. Barulah betul kita pekerja yang hebat. Nampak tak? Kalau tak tahu tanya, jangan sombong. Mentang-mentang lah dia pegawai besar, dia menaik sombong, tak nak tanya. Dia naik print ni sangat. Dia tak biasa dengan printer tu, printer lama, print sangat. Jadi yang pembantu takbir ni nak tegur ke tidak ni? Nak tegur ke tidak? Nampak garang bos ni. Tuan, kalau boleh saya tegur, Pahal. Itulah. Saya tengok tuan print sengit ni tuan. Memang saja saya sengit. Dah pula saja saya. Sombong ni. Tu tak apa. Mulai hari ni saya nak semua orang print sengit macam ni. Dah tak pasal-pasal semua orang ada sengit macam dia pula. Apa hal pula kena ikut sengit tu? Tak apa salah. Itulah saya puas print sengit juga. Macam mana ya? Macam ni je. Tuan kena tepuk sikit. Bang. Lepas tu kalau buat macam ketuk kuat saya. Bang. Kan elok lurus tu. Ya Allah teruknya. Itulah daripada pegawai dulu lagi. Kita minta tukar printer ni. Dia tak nak tukar. Oh iya ke? Besar pula. Kadang-kadang peringkat kita lulus. Tapi pengarah tu susah. Pengarah tu. Bukan pengarah sekarang dulu. Yang dulu. Yang sekarang okey. Kan? Contoh lah kan. Kan? Tapi maknanya benda ni kita jangan sombong. Kan? Kita ni maknanya jangan kita insyaAllah. Jangan kita nak letak diri kita tinggi sangat, tak payah. Fokus pada kerja. Yang keempat apa? Yang keempat, kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Ikut disiplin kerja. Masuk 8 balik ke 5 lebih sikit pun tak apalah. Kan? Orang perempuan dia memang penting dekat masa punch card tu, dia memang akan balik awal. Sebab orang perempuan ni dia lain. Dia tak sama macam orang lelaki. Orang lelaki kalau dia nampak mesin punch card tu panjang kan, minum tu. Orang lelaki macam tu. Orang perempuan lain, dia fikir anak dia. Kan? Orang perempuan ni paling kuat fikir anak. Tak anak dia, anak mak mentua dia. Dia memang kena balik awal. Laki kau lah, kau tak faham, tanya-tanya pula. La ilaha illallah. Tanya tu siapa? Kau ni berguna bahasa lain sikit dah mula tak faham. Dia tanya siapa dia tanya. Anak mak mentua. Suami kita lah kan, isteri kita.
Tu sebab orang perempuan dia tengok muka dia stres boleh dia balik. Saya tengok dia bawa kereta. Seat tu berapat ke depan. Dagu ni atas steering. Semua traffic light dia mana bodoh traffic light ni. La ilaha illallah. Cuba kau sabar sikit. La ilaha illallah. Dia marah tu pula. Bang apa kereta ni tak gerak? Tin tin tin. Johan kereta. Kereta rosak tu berjalan tu. Kereta berhenti. La ilaha illallah. Dia punya marah tu. Orang perempuan ni macam tu. Orang lelaki dia relax kan, dia pergi minum. Sampai ke rumah. Abang pasal lambat sangat? Banyak kerja. Wah, minum tu. Tu orang lelaki pula. Sebab biasa buat. Macam tu. Macam tu lah kan. Macam tu. Aduh. Itulah tiket dia lepak dengan kawan-kawan kan. Ya, dia memang betul. Lelaki ni gelanggang dia kereta. Kereta orang lelaki dia kemas. Perasan tak? Lelaki kereta kemas. Jangan orang sepah ni. Ketuk lu kaki tu. Ketuk kaki. Habuk ni. Pasir. Oh, dia memang rajin basuh kereta. Orang perempuan mak lain. Fail mesyuarat pun ada lagi kat dalam kereta tu. Dah 3 bulan dah dalam tu. Cari fail kat pejabat tak jumpa. Punya kat kereta. Nah, kasut atas dashboard. La ilaha illallah. Orang perempuan ni bukan apa sangat. Orang lelaki dia start enjin kereta dia akan tunggu panas lah dia jalan. Sebab dia sayang enjin kereta dia. Ini buatnya overhaul lagi mahal. Orang perempuan lain belum start nak jalan. Bayangkan tu. Punyalah nak cepat belum start. Pasal tak mahu ni. Dia belum start enjin. Lagi satu lagi orang perempuan. Kalau tercalar lah kereta. La ilaha illallah. Dia tengok. Dia bawa kereta dia lalu orang red kena. Orang lelaki cukup perasan kalau kereta bertanda. Misal tanda ni. Tu tak apa jawapan yang paling hebat orang perempuan. Kau orang kalau kereta bertanda apa kau jawab dengan suami kau? Tadi tak ada. Dia boleh cakap tu. Habis apa hantu yang bercala ni? Suami marah apa? Dah itu memang biasalah jawapan orang perempuan tu kan. Tak nak menyelamatkan dia. Jadi suami biasa dia takkan marah lah lebih macam mana. Alah abang kalau sebab kereta sanggup marah saya. Yang selama ni kat rumah lah. Jadi sebelum didungkit jangan diam. Jangan. Itulah tu sebab kita ni dalam hidup kita nak jadi pekerja hebat satu jangan mengungkit kerja yang kita buat. Jangan. Syukurlah. Syukur jangan mengungkit. Orang perempuan paling rugi. Mengungkit-ungkit rugi. Macam-macam lah saya buat untuk abang. Orang perempuan tu lah. Sikit dia mula ngungkit. Bukan perempuan sini lah. Bukan Pontianak ni. Kat Indon Pontianak. Sini tak Pontianak okey. Pontianak okey tempat lain. Nah, dia orang perempuan ni dia ditolong kita ikhlas. Memang ikhlas. Bang ni abang. Ambil lah. Abang kan tak duit belanja kan. Saya tahu. Saya tengok wallet abang pergi tadi. Ambil. Isi minyak motor pun abang ambil ni RM50. Tak apa. Abang ambil. Abang tak sayang saya. Abang bukan tak sayang. RM50 isi minyak motor melempah ni. Abang isi minyak penuh. Bila tu abang buatlah belanja. Ikhlas ke ni? Ikhlas sebab jauh daripada sudut hati saya. Yelah. Kau tengok lepas gaduh 3 hari kau tengok. Apa yang dia abang? Macam-macam dah saya tolong abang. Hari tu abang ingat lah saya bagi abang pinjam 50. Dah pergi pinjam lah. Tadi kau kata ikhlas. Apa salah bertukar jadi pinjam tu? Itulah masalah tu. Oh ilah parah. Janganlah sampai jam tu. Tu sebabnya orang lelaki cuba tengok. Orang lelaki mana ada ngungkit? Lelaki mana ada ngungkit? Dia tak pernah ngungkit sebab dia tak tahu nak ngungkit apa. Apa pula yang aku nak ngungkit ni? Langsung senyap. Kan? Jadi kita ni dalam hidup kita ni kan jangan ngungkit-ngungkit hidup. Dan yang kelimanya nak jadi pekerja hebat, kena ada keberterusan, istiqamah. Tak boleh hari ni rajin, besok malas. Besok datang awal pada datang lambat, jangan. Itu semua datang awal kita lebih tenang sebenarnya. Jam teruk Pontian. Kat mana? Celah mana jam teruk cakap. Tadi ada lori terbalik betul-betul depan rumah saya. Mak parah tu. Kan? Naik grab. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia. Apa-apa pun saya nak bagi tips. Yang pertama, kita kena cepat, jangan lambat. Sekarang ni kalau lambat kita akan ketinggalan.
Kena cepat. Tu sebab saya tadi cuba datang secepat mungkin. Tadi tengah rakaman tadi, habis rakaman tu datang. Tadi saya sampai tadi semua macam buat tak tahu. Dia pandang kerek, mentang-mentang aku naik Azia. Dia kata betul ke ni, betul ke ni, betul ke ni, macam tu kan. Selagi aku tak turun tu memang sampai hati betul lah. Ada sekali saya camah dekat Kuantan. Saya sampai, saya parking kat lobi tu, kereta kotor. Saya cakap dengan assistant saya, kau pergi basuh lah kereta tu, baru datang balik. Okey bos. Saya turun, dia pun jalan. Penganjur tu, TM kat Kuantan tu. Steady Ustaz, datang je jauh naik Grab. Woi, kereta aku tu. Wang asam betul. Dia boleh cakap Grab tu. Oh, tapi saya okey. Saya tak apa. Saya tabah. Tu belum cerita kalau saya sampai kat masjid, ada satu masjid dekat Ijuk tu, ceramah malam tu. Saya sampai awal, saya kata kita jangan masuk awal kan. Parking, saya tak parking kat parking berceramah. Parking kat luar, naik pun azia, orang tak perasan. Lepas tu orang dah azan ni kan, okey standby. Orang qamat ya, dari qamat semua masuk sah, baru saya masuk sah belakang sekali. Saya dah siap ambil wuduk lah. Bila semayang, senang. Habis je maghrib, saya tu jamak isyak. Dah habis jamak isyak tu, pakcik sebelah saya boleh tegur tu. Penceramah belum sampai lagi. Hara lah aku salah masjid ke apa? Saya pun tanya, pakcik, penceramah siapa? Samsul Debat lah, tu lah nama dia. Saya baru nak cakap, saya lah Samsul Debat. Dia tambah lagi, semenjak keluar TV ni lambat sampai. So langsung diam, tak jadilah saya cakap dia diam. Topat di balon tu. Lepas tu AJK masjid nampak saya. Ustaz, kita nak mula dah. Saya pun salam pakcik tu. Masa tu sebelum PKP lah. Pakcik, saya mula dulu ya. Saya lah berceramah malam ni. Dia pun pandang. Tengok sampai ke meja depan. Saya duduk ke depan dan tengok. Pakcik tu dah tak ada. Lari pakcik tu. Agak malu betul lah pakcik. Betul lah orang tua dulu cakap siang pandang-pandang. Cakap malam dengar-dengar. Ni malam pandang tau. Bukannya tak nampak. Topat balon, tapi tak apa tuan-tuan, dunia. Yang pertama, kita kena cepat, jangan lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kita kena hadir pada peluang yang ada. Ada peluang, ada seminar-seminar, pergi. Tu sebab bila isi borang SKT hujung tahun, tolong jangan salin kawan-kawan punya. Faham? Aku kan tak tahu trik-trik orang ni, aku tahu kan. Isi borang, tulis seminar, kursus-kursus yang diperlukan tu tulis. Kursus pengacaraan, kursus bahasa, kursus bahasa Inggeris, tulis dalam tu. Jadi akan hantar. Tanya keperluan kita apa? Ini peluang kita. Ini main tulis sama dengan kawan tu. Lepas tu marah, apa aku kena asyik-asyik kursus ni? Kau salinkan kawan kau punya, kau sadar tak? Tu dia. Kita kena hadir. Yang ketiganya adalah kini zaman kita buat kerja, bukan zaman cakap je. Aku nak jadi pekerja yang rajin lah. Aku nak jadi pekerja yang hebat. Tak, kita buat. Ni zaman apply. Cakap-cakap ni dah murah dah. Dah jauh orang tak peduli apa kita cakap. Tapi yang penting apa yang kita buat. Tunjukkan yang Risda ni memang relevannya. Kan bila kita turun padang, kita tengok, kita bagi guide dekat orang ramai. Macam mana orang peladang, petani kan, petani kecil ni yang baru nak belajar, bagi didikan dekat dia. Itu tugas kita. Kan buat, tengok SOP dia apa. Hari letakkan azam, aku bulan ni aku nak jumpa berapa ramai aku nak tolong dalam bab usahawanan ni, dalam bidang asas tani ni, macam mana aku nak tolong dia. Kita tolonglah, bantu. Kan? Ya, sebab benda-benda ni semua nak kena ada ilmu. Kita ada ilmu tu, tapi kita tak share dengan orang, rugilah. Sedangkan bila kita bagi dekat orang ikhlas, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Dia nak dapat pahala ibadah ni, bab kerja ni senang ni, nama pahala umum. Apa ni, ibadah umum, apa dia ni? Buat benda baik, diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik diizinkan oleh Allah, buat kerana Allah, dapat pahala ibadah. Benda baik contohnya, buat benda baik contohnya, nak pergi bagi bantuan, Risda bagi bantuan orang susah, kan? Dibenarkan oleh Allah tak? Diizinkan oleh Allah, niatkan Allah, dapat pahala ibadah. Contohnya kan, kita punya Tuan Ahmad Zarifnya nak pergi bagi bantuan ke asnaf. Kebetulan pula dia ibu tunggal. Korang tak payah pergi. Rumah ni aku cover seorang-seorang. Tak apa. Contoh.
Kan? Dia pergi seseorang, diizinkan oleh Allah tak? Tak izin. Kalau pergi boleh datangkan fitnah, Allah tak izin. Dan yang ketiga, walaupun niat kerana Allah. Nampak tak? Tu contohlah. Kan? Tak, Tuan Zarif tak pernah buat macam tu. Ni saya kita bagi contoh. Ataupun kita buat benda baik, diizinkan Allah, tapi kita tak niatkan Allah, tak dapat pahala ibadah. Kan? Contoh macamnya cawan ni kan, kita bagi, kita letak cawan, tapi kita tak tuang, makna tak sampai lah tahap tu. Jadi kau nak harap aku dah lah sabarlah pegang mic ni, jadi kau harap apa? Kan? Yang paling kau asam tu dia harapkan pengarah tolong pusingkan botol ni. Contoh lah, contoh. Tak ni contoh tak nak. Tak contoh. Allahu Akbar, malu saya. Aduh, saya kalau tak bergurau tadi masih. Aduh. Kan? Saya ni kalau ambil contoh alam sekitar, jadi mana yang lalu depan mata tu saya bagi. Betul. Jadi makna kata nampak tak? Macam tu lah. Dia macam ibadah tadi kena komplit. Contoh cawan dah ada, ni dah ada, air dah ada. Tapi kita tak tuang macam mana? Niat tak lupa letak. Macam mana? Nampak tak? Jadi tak sempurna. Kan? Tapi bagus orang sini nampak. Tengok ni. Adab nampak tak? Siap dengan lapik nampak. Ini betul-betul adab orang Melayu ni. Walaupun melapik itu tak konon dengan cawan. Tapi dah kena juga. Dah. Tak. Kalau kat rumah kau jangan buat macam ni tau. Galak ke orang. Kau yang ni kau bagi pula alihnya. Hilang tak cawan mana bagi kan? Contohlah, contoh. Jadi mana kata tak, adab tu penting. Sebab orang tua dulu kepentingan dia bila bagi gelas tu macam ni, jemput minum. Jadi orang sambut pun elok. Terima kasih banyak. Nampak? Ni sekarang jemput minum. Kan orang dulu kalau nampak macam tu kan, orang tua dulu dia baling macam miskin sangat. Wah, memang miskin pun. Cuma maksud miskin orang tua dulu tu miskin adab. Nampak tak? Miskin adab, ya. Jadi itu ni zaman kita buat, jangan cakap aja. Dan insya-Allah ada pahala-pahala kebaikan Allah Taala nak bagi kat kita. Kemudian mantapkan keupayaan kita. Mana yang kita lemah kita mantapkan. Yang kita ada masalah cakap bahasa orang putih. Bila datang orang putih kat simpang dekat pintu masuk tu dah mula, "Oi, ada orang putih." Seorang menyuruk bawah meja, seorang lari dah menggigil. Tinggallah Cik Zafri seorang yang boleh cakap orang putih. Cik Zafri pula pergi meeting kat JB. Mampu lah kita macam mana ni? Kan? Rupa-rupa dia boleh cakap Jawa. Kan? Dia dah lama duduk sini. Kita yang terpanjang. Dia memang ada darah kacukan. Contoh kan? Macam saya lah ada darah kacukan. Belah ayah saya Minang, belah mak saya Jawa. Tu yang muka macam Pan Asia tu. Jawa campur Minang jadi janang. Bantai lah. Saya bercanda lah. Kan? Tapi memang lepas tu cakap dengan bos, tolonglah hantar saya, nak mantapkan kepada kita, hantar saya pergi seminar bahasa, pemantapan bahasa Inggeris bos. Okeylah pergi. Selama ni yang dia tahu yes no right, thank you, what you talking runabout, itu je dia tahu. Kan? Jadi itu je dia tahu. Jadi dia boleh lah pergilah belajar bahasa macam ni. Macam mak kita kan, macam anak-anak kan, dia kata anak kita bawa buku report card kan, bah ni result teruk lah bah, ni result peksa lah. Kadang-kadang ayah kena tengok kenapa teruk sangat bahasa Melayu ni. Kau ni bangsa apa? Mak dia punya marah. Bangsa Johor. Dulu jawab bangsa Johor. Anak, wah, terubat sikit hati ayah dia. Bahasa Inggeris teruk sangat. Tak pernah keturunan kita bahasa Inggeris teruk macam ni. Oh mak. Wah, kalau tengok report card ayah dia, lebih kurang halal lagi dulu. Teruk sangat ni bahasa Inggeris ni. Tengok apa ni? Tapi cuba kita lembut sikit. Bahasa Melayu ni dapat B. Macam mana nak improve tu? Itulah. InsyaAllah. Nanti cuba dapat A, bagus. Bahasa Inggeris dapat D. Kenapa teruk sangat? Itulah cikgu cakap kita kena banyak cakap bahasa Inggeris kat rumah. Okey. Betul cakap cikgu tu. From now on. Bapak. To speak in English, you know. Lepas tu matematik la ilaha illallah. Apa yang teruk sangat matematik? Itulah cikgu cakap kena banyak buat latihan. Betul cakap cikgu tu. Bukan latihan ada. Tak ada. Tak apa. Siap, jom kita pergi beli. Duit minta dengan mak. Saya tahu. Tak masalah. Duit minta dengan mak. Tak tahan. Soalan matematik sekarang tak macam dulu. Tak macam dulu. Dulu senang je. 300 campur 500 tolak 50 campur 100. Sila selesaikan dalam bentuk lazim. Macam tu je dulu.
Sekarang bayangkan dalam sebuah ladang ada 300 ekor lembu. Separuh daripada lembu adalah kambing. 2 kali kanda kambing campur dengan separuh lembu membentuk jumlah ayam. Itik pula kurang 30 ekor daripada ayam. Soalannya, berapakah jumlah binatang yang bertelur? Tak gila lah. Teruk punya soalan tu. Kita mak bapak pun jadi bergaduh nak selesai matematik ni tu. Oh, tak payah nak kebat-kebat sangat lah. Dulu tak kebat-kebat pun jadi menteri juga. Tak kebat-kebat pun jadi pegawai juga kan. Kita dulu punya minat matematik sampai ambil kertas khabar mana ruang kosong dekat iklan rokok tu, dekat situ kita buat dia punya kira-kira congak dia. Sekarang ya Allah parah betul. Mana pula dah bahasa Inggeris kan, plus minus, parah kan, macam-macam lah kan. Tak kisahlah tuan-tuan. Tapi apa pun mantapkan keupayaan kita. Seterusnya profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan tugas. Pergi pejabat, buat kerja pejabat. Jangan buat kerja-kerja peribadi. Macam tu juga dekat rumah. Balik rumah, jangan pula bawa kerja pejabat. Tapi tak boleh buat kerja pejabat. Boleh, selesaikan tanggungjawab kat rumah dulu. Balik rumah, Assalamualaikum, anak kita datang. Salam, abah, tadi kan kat sekolah kau diam boleh tak? Aku penat kata tak aku siapa pengarah negeri Johor tahu. Contoh. Tapi Cik Najib tak macam tu. Tempat lain. Tak, maknanya balik aku, ayah tadi kan. Jap. Lepas tu ayah berduduk. Apa cerita? Bagi masa sekejap. Tak lama pun. Bercerita. Tadi kan kat sekolah kan orang buat macam ni. Lepas tu ni. Lepas tu dia alun pukul lah. Tak baik macam tu. Ada apa-apa kita? Ada lagi sikit ya macam ni. Bagi ayah mandi dulu. Lepas tu kita sambung. Boleh? Boleh. Jadi anak tu rasa dia ada space. Percaya cakap saya. Tanyalah ni semua ni. Tanyalah orang-orang lama. Tiba-tiba anak dah besar. Anak bukan makin lama makin rapat dengan kita, makin lama makin jauh tinggalkan kita. Masuk asrama, lepas tu masuk universiti. Jadi masa yang ada spend moment dengan anak. Betul. Itu sebab suami ni macam yang orang lelaki ni selalu pergi kerja luar, overtime, malam pergi tengok, pergi ke kebun-kebun, balik malam kadang, lepas tu minum lagi sampai ke rumah dah pukul 11 kan. Jangan terus masuk bilik kita, masuk bilik anak dulu. Anak-anak dah tidur. Ya Allah. Tiba-tiba dah besar. Masa bila lah anak aku ni besar? Lepas tu masuk bilik sendiri. Kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Besar waktu bini. Tidur macam ni. Mana pula lah aku nak tidur? Kita alih tangan. Lambat lagi balik. Kena marah. Kena marah pula. Kena marah. Contohlah kan, contoh. Teruk betul dia orang galak. Berai-rai betul. Dia kalau teruk galak ni kan, mana kau stres kau jauh tu. Lek. Tapi betul, balik betul. Kan? Tengok sihat. Maknanya profesional tau. Balik kan? Balik jangan layan benda mati. Layan benda hidup. Tu tak maksud saya benda mati. Benda yang bergerak-gerak kat rumah. Apa dia? Benda pertama pokok. Pokok tu benda hidup. Tu balik rumah, jangan tu masuk rumah, siram pokok. Ada orang tua dulu cakap kalau nak bagi pokok tu cepat besar, kita kena buat apa? Berbual dengan pokok tu. Tapi sekali pokok tu menjawab, kau percaya itu hari terakhir hidup kau. Aku pun tak tahu mana dapat. Dia sebenarnya bukan berbual. Dalam Islam berdoa. Ya Allah, kamu dah ni menjawab ni kan. Kau pokok cepatlah kau besar. Menyiram tak nak suruh besar je. Jawab pokok. Apa dah pokok kau? Masuk dalam. Apa yang bergerak? Dekat dapur yang bergerak tu bini kita. Yang apa nak balik tu. Lepas tu yang boleh lari tu. Anak kita. Tu yang hidup. Kita layan sofa, benda mati. Ambil remote, benda mati. Layan TV, benda mati. Benda hidup yang ada perasaan. Yang abang hari ni kan tak tahu kenapa rindu sangat kat ayah. Abang, ayah ni ingat kat rumah apa? Rindu sangat kat abang. Abang Zaf jangan tinggalkan yang lagi tau. Abang Zaf gila. Macam drama aku tunjuk. Contoh. Aku seronok betul pengarah dengan pegawai ada kiri kanan. Tak, tapi betul. Tu benda hidup. Kan? Bila isteri tu kan, cuba cakap dengan isteri, cakap elok. Ni marah.
Tak masak ke? Tak masak ke? Isteri ni pula garang. Maklumlah, ketua bidang, ketua apa? Ketua bahagian, ketua sektor yang sini panggil. Ada perempuan yang ketua sektor sini? Ada. Yang ketua bahagian kat situ ada? Mesti ada. Dia punya garang, dia memang dah lama geram ni. Tak masak ke? Tak masak ke? Dia jawab beri. Abang tengok dalam peta ekstrak apa binatang yang dalam tu. Wah, dia jawab apa? Garang ni. Cuba cakap. Kadang tapi orang perempuan kena sabar dengan suami ni. Kadang suami ni gemar minta benda yang tak ada. Suami kita dah masak penat ni duduk. Makanlah bang. Dia boleh tanya. Kita dah duduk dia boleh tanya. Banyak lauk lah. Telur dadah tak ada. Wah, tu masa tu lah semangat Panglima Bugis dia sampai. Macam-macam binatang masak lah. Apa benda lagi? Lepas tu suami cakap, abang tanya je. Abang tanya je. Makan. Apa salah kalau suami tanya? Ya, apa ni? Telur dadah tak ada ke? Apa nak telur dadah? Kejap isteri tu bangun langsung dia pegang tangan dia. Abang, lepaslah. Sayang, abang tanya kalau ada. Kalau tak ada, tak apa. Abang, saya goreng kejap je. Bukan lama pun. 2 minit je. Sayang, apalah maknanya 2 minit ni? Kalau sayang tak ada di sisi abang. Abang. Anak kat meja makan tu. Muntah belilah. Tak terdaya sebab tak biasa buat. Nampak tak? Kemesraan. Ingat tu. Jadi balik nanti buat. Lembut-lembut je cakap. Boleh tak? Bukan buat terbiar. Tengok ayat dia. Aku dengar tak kau cakap apa tak kau dengar. Tak, saya ni memang jenis dengar. Telinga saya dengar. Tadi aku lalu tadi aku tak dengar kau cakap tadi. Wih tinggi. Aku dengar tak? Tak payahlah cakap. Kau jangan aku tu. Kau mengumpet aku dengar tu. Kau nak bandingkan dengan Cik Mak Najib. Memanglah. Dia ni kategori dia comel. Atau kena faham. Mana? Ya. Tapi betul. Apa pun profesional. Kemudian iltizam, semangat yang kuat untuk mencapai kejayaan yang mungkin. Itu sebabnya kalau kita kan ada anugerah yang macam cemerlang kan. Kita tak boleh nak bagi banyak. 8% je daripada staff kan boleh bagi 8 ke 9? 8% aja. Jadi kalau tak dapat jangan asyik dia je. Jangan. Dia dapat tu rezeki dia. Tuhan mungkin tak bagi kita dapat anugerah. Itu sebabnya ada setengah jabatan dia tambah anugerah-anugerah lain. Kita buat sendiri. Contohnya anugerah bermula khidmat cemerlang satu lah. Kan? Khidmat cemerlang pun dapat apa? Yang pertama dapat apa? Tak, sebutlah sijil dulu. Nampak sangat kau nak duit tu sijil. Sijil, yang kedua duit 1,000 kan. Kan? Tapi bagi yang lain tu bagi sijil. Contohnya dapat sijil dapat sijil maka SKT 90 ke atas. Dapat sijil, kumpulkan jadi masuk dalam frame. Cantiklah. Ataupun ada juga yang setengah jabatan seperti itu, dapat anugerah tak pernah MC tahun yang dinilai. Wah, muntah darah pun pergi kerja. Kau gila balik dah muntah darah ni, tak dapat sijil. Punyalah dia nak jaga sijil, nampak tak? Lepas tu tak pernah panci kad merah. Dah pun dapat sijil. Anak tengok sijil tu, bah ni sijil apa ni bah? Ni sijil tak pernah panci kad merah. Maksudnya apa tu bah? Maksudnya abah kau tak pernah lambat pergi kerja. Biasa tengok abah lambat ni. Ada caranya. Dia ajar pula budak tu cara nak lambat. Wah, asal. Dan begitu jangan buat, tapi maknanya tak mak. Itulah kan. Kadang Tuhan tak bagi kita tu, tapi Tuhan bagi benda lain, kan? Tuhan bagi benda lain. Dia tak bagi kita naik pangkat, tapi kita dapat suasana kerja yang best, kawan-kawan kerja yang elok, dapat bos yang memahami. Itu pun rezeki. Ada orang kerja gaji tinggi tapi kena maki lagi. Pun tak seronok juga. Kan? Iya, tapi kalau kena marah dengan bos, kena tahan lah. Dah memang kita kerja. Dia marah sebab kerja, bukan sebab peribadi. Itu dia. Kan? Kadang Tuhan tak bagi itu, tapi Tuhan bagi rezeki lain. Bagi rezeki bini pandai masak. Lempar-lempar jadi. Lempar telur jadi ayam, gila gitu. Yang seorang isteri pandai masak ikut selera suami dia. Pagi telur mata kembang. Tengah hari telur dadah.
Malam tolong sak kicap. Naik hanyi mulut bini laki-laki tu. Tolong kan. Dapat rezeki, anak pandai. Ya Allah, anak dapat nombor 1 dalam kelas. Seronok tak? Seronok. Kita tak dapat APC, tapi dapat tu. Tiba-tiba anak dah konvo. Ya Allah, abang. Anak kita dah konvo. Suami kata, kau kawal lah perasaan kau sikit. Abang tak happy kan anak kita konvo. Konvo tadika, aku agak-agak lah. Konvo tadika. Kan? Contohlah. Tak apalah, janji happy kan. Janji happy. Kemudian organize, susun atur strategikan kerja kita. Dan terakhir sekali, niat kita biarlah baik. Niat kita biarlah baik. Saya selalu pesan, jangan lupa hashtag ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, buat yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah akan balas yang baik-baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya rasa itu saja pada hari ini. Saya ucap terima kasih banyak. Maaf saya sangat, sebab tadi memang ada rakaman dekat homestay tadi. Dia buat rakaman untuk dia dalam setiap episod tu, lepas kita buat penambahbaikan rumah tu, dia ada satu ujung tu, ada satu tazkirah berkaitan dengan episod tu. Jadi tazkirah tu tentang kecekalan, orang susah macam mana. Jadi apa kita kena bersyukur, macam itulah, lebih kurang macam tu. Jadi daripada situ tadi saya terus kemari. Itu saya kena habis awal sikit, lepas tu ke sebelah kan ada live. Jadi sebab saya fikirkan makanan dah ada kat luar, jadi makruh camah lelama sebenarnya. Jadi kita kenalah makan. Kan? Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, insya-Allah. Tapi saya nampak memang tak cukup lah kan, betul tak? Tak puas, betul tak? Betul ke tidak? Betul. Jadi maknanya Tuan Pengarah kena panggil lagi. Faham lah kan. Lepas Pontian pergi tempat lain pula kan. InsyaAllah, insyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Sungguh yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang punca kelemahan saya sebagai manusia biasa. Cuma saya nak tutup satu benda je lagi. Buka surah Asy-Syura ayat 20. Allah Ta'ala beritahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya Allah akan tambahkan keberuntungannya itu. Dunia pun kita dapat. Tapi barang siapa yang mengejar keuntungan dunia, Allah akan berikan sebahagian saja keuntungan dunia itu. Malahan tidak akan pernah ada di dalam hatinya rasa bahagia. Maka dengan itu tuan-tuan sekalian, kita jumpa lagi. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.